Hai, Assalamualaikum. Bertemu saya Rosyamno dan saya akan bersama dengan anda sempena dengan ulang tahun Lembaga Pertubuhan Peladang yang ke-48. Dan hari ini kita akan bicara santai, iaitu tajuk kita pada hari ini adalah cabaran LPP dalam mendepani situasi semasa COVID-19. Siapakah tetamu yang akan bersama dengan saya? Kita akan bicarakan kepada semua peladang yang di luar sana yang mengikuti wawancara ini. Diharapkan sepanjang wawancara ini akan memberikan sedikit hikmah, sedikit inspirasi kepada anda semua menjadikan temu bual ini untuk kita nampak jauh ke hadapan bagaimana kita harus mengurat langkah dalam kita menepani COVID-19 hari ini. Baiklah, yang bersama dengan saya Yang Berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, iaitu pengerusi LPP. Apa khabar Yang Berhormat? Baik, Alhamdulillah Datuk. Sentiasa nampak tersenyum, sentiasa nampak riang. Alhamdulillah. Memang dilahirkan dalam keadaan senyum. InsyaAllah. Ini jarang dengar ni. Ya, Jarang dengar orang lahir dalam keadaan senyum. Saya rasa dulu saya lahir dalam keadaan menangis. Ya. Saya ibu bapa senyum barangkali lebih sikit. Dan saya pun tersenyum sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa pun, terima kasih Wabi kerana sama-sama. sudi bersama dengan saya pada hari ini. Kita nak bicara santai-santai saja. Ramai yang di luar sana yang sedang menonton kita, menyaksikan kita, dan hari ini mungkin apa yang dipesan, apa yang keluar daripada hati nurani, daripada mulut YB mungkin akan jadi satu kesan yang begitu hebat kepada peladang-peladang kita di luar sana. InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan begitu. Okey, tapi sebelum saya mula tanya soalan ni, saya nak saya dengar ceritalah yang YB ni memang dulu datang daripada kampung, memang suka bertanam cucuk tanam, betul ke? Ya. Datuk, barangkali kehidupan kita berdua ni hampir sama. Dilahirkan dalam keadaan keluarga yang susah, dan kehidupan keluarga saya ni bergantung kepada pertanian. Sehingga saya sendiri pernah zaman dahulu mencedung. Saya pernah menoreh getah. Sekejap YB, mencedung ni saya tak faham ni. Mencedung ni menanam padi. Oh, menanam padi, okey. Bahasa di Timur Tengah mencedung. Okey, Waktu mencedung, saya kecil tu, saya ingat lagi selut ini sampai ke dada. Maknanya kita kecil, masa kecil, waktu darjah 1, darjah 2, sekolah rendah. Darjah 1, darjah 2 dah ke bendang dah? Dah ke benar. Maknanya jiwa petani ini sangat tebal dalam diri saya lah. Jadi tak salah dipilih sebagai pengerusi LPP kerana memang datangnya daripada anak seorang petani, dan darah daging yang dibesarkan tu juga sebenarnya adalah anak seorang petani. Ya, saya anak seorang petani, cuma pelantikan itu dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya pun tak tahulah dia suluh saya ni macam mana, saya tak tahu. Dilantik, dan terima kasihlah tak pelantikan. Dan ini semuanya ada satu hikmah yang besar kepada kita, khasnya kepada peladang-peladang yang ada di luar sana, bahawa pengerusi LPP yang datangnya daripada anak peladang, dan saya rasa lebih memahami isi jiwa seorang peladang. Dan hari ini kita nak bicara santai-santai je YB. Kita tak nak macam formal-formal sangat lah YB kan. Ya, betul. Saya pun tak seronok kalau formal-formal. Kita bincang yang mustahaknya kita mengambil intipati barangkali daripada pandangan-pandangan berbentuk ilmu yang ditulis di dalam buku, dan yang paling mustahak iaitulah ilmu yang tidak tertulis dalam buku, yang kita panggil sebagai ilmu pengalaman, Datuk. Dan Allah jadi pun kita ada ulum makru'ah dan ulum mangzurah. Ini dalam Islam. Ada ilmu yang kita boleh baca, kita boleh lihat di dalam buku-buku yang ditulis oleh para penulis. Yang keduanya, ilmu yang kita ceburi sendiri. Pengalaman kita untuk kita jatuh majukan. Bangun. Ya, jatuh bangun. Jatuh ini satu benda yang paling mustahak. Banyak orang kata jatuh ni dia tak suka. Dia kata, jatuh ni menyakitkan. Ya, dan ramai orang yang jatuh, dia collect, dia tak bangun-bangun. Sedangkan jatuh ini adalah suatu pengajaran yang akan jadi foundation kepada setiap kerja yang kita buat di dunia ini. Nabi-nabi pun dijatuhkan oleh Allah, diuji. Diuji macam-macam ujian. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Orang yang paling dahsyat diuji oleh Allah, para anbiya. Kemudian generasi selepas daripada itu, selepas daripada itu, selepas daripada itu.
dan kita ni kebelakangan. Maknanya ujian ini mengapa Allah uji? Untuk kita bangun. Itu kita kena ingat. Bila kita jatuh, kita redha dengan ketentuan Allah dan kita kena faham itu adalah ujian yang menjadi foundation kepada kita, asas yang boleh kita bina untuk kita bangkit berjaya dalam hidup kita. Dan itulah pengalaman atau pengajaran yang kita tak boleh beli kat mana-mana. Iya, betul. Dan kadang-kadang ramai khasnya peladang-peladang muda. Ya, Bila betul. mereka menceburkan diri dalam dunia pertanian ni, tiba-tiba mereka jatuh, mereka terus tinggalkan. Dengar apa yang katakan oleh YB tadi, itulah pengajaran yang paling besar yang tak dapat dibeli di mana-mana. Kerana itu saya cukup percaya tu. Kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita sama ada kita mampu untuk meneruskan langkah kita ataupun tidak. Betul. Dan saya pasti Datuk seorang yang usahawan yang berjaya. Barangkali Datuk pun pernah jatuh. Dan jatuh kita ni, Datuk, kalau kita duduk lagi tinggi, lagi sakit jatuh. Tapi walaupun jatuh tu sakit, kita akan bangkit lebih tinggi daripada itu. Barangkali Datuk pun ada pengalaman. Saya buat pertanian ni YB kali ketiga sekarang ni dirancang, yang banyak orang tahulah, 175 ekar tanah yang saya usahakan tanam nangka, tanam durian Belanda, ada buat peternakan sikit-sikit. Itu main kali 3. Oh, 3 kali jatuh. 2 kali jatuh. 2 kali jatuh. 2 kali jatuh. Pertama saya buat dekat Melaka, buat tanaman herba dengan jati, jatuh. Kemudian saya buat ternakan kambing. Ni zaman mantan Perdana Menteri dulu, Pak Lah dulu. Yang kata pertanian adalah perniagaan. Jadi saya pun bela kambing, kesilapan saya juga. Kerana saya tidak mencari ilmu dia dulu, saya terus buat. Saya fikir ketika itu kalau duit ada boleh buat segala-galanya. Tidak. Tapi kegagalan itulah yang membuatkan saya jadi kuat sekarang. Alhamdulillah. Jadi memanglah duit habis banyak, tapi saya rasa itulah sebenarnya pengajaran yang paling besar dalam hidup saya dalam bidang pertanian. Ya, betul. Sebab dalam apa jua bidang yang kita ceburi, para pendengar penonton sekalian, perlu kita faham asas yang pertama, bila kita cebur diri, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lumrah. Nabi-nabi pun manusia yang terbaik, Datuk, diuji oleh Allah. Mengapa Allah uji? Kerana Allah sayang kepada seseorang. Bagaimana Allah sayang dia uji begitu? Sebab sebagaimana yang saya sebut, jatuh kita, gagal kita dalam satu-satu usaha, sebenarnya itu adalah ilmu yang sangat-sangat bernilai dalam hidup kita untuk kita bangkit. Jadi bila kita jatuh, jangan kita tidur, jangan kita kolek. Kita bangkit, kita doa kepada Allah, insya-Allah kita akan berjaya, kita akan bangun. Dan kita perhatilah mana-mana manusia yang berjaya dalam dunia, mesti dia jatuh. Itu dia mukadimah yang begitu hebat daripada pengerusi kita, yang bahawa apa pun kita buat, pada rumusan saya lah YB, apa pun kita buat dalam kehidupan kita, bahawa kita kena ingat satu perkara, iaitu hidup, mati, rezeki, jodoh pertemuan. Rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Basic kehidupan tu untuk berjaya, kita mesti ingat apa yang Allah berikan kepada kita, kita terimalah dengan sebaiknya. Dan saya rasa ini satu benda yang boleh kita kongsi bersama-sama. Dan ingat bahawa sayangnya pengerusi kita kepada peladang yang ada hari ini membuka mukadimah bahawa setiap kejadian tu mesti ada hikmahnya. Baik, YB, saya nak tanya soalan ni. Tentang tujuan penubuhan LPP ni pada permulaannya, kalau boleh cerita. Ya. LPP ataupun Lembaga Pertubuhan Peladang ini, dia lahir di Malaysia ini di atas situasi ataupun di atas kesedaran di zaman pada tahun 70-an. Kalau kita lihat di dalam sejarah, tahun 1971 sehingga kepada tahun 1975, pemimpin kita di zaman itu, dia fikir tentang negara kita ini perlu kita ceburi di dalam bidang pertanian. Rakyat ramai. Zaman itu, Datuk, teknologi pun tidak banyak, pembuatan pun tidak banyak. Kita masih belum buat kereta, belum buat apa. Dan sememangnya rakyat dalam negara kita ini perlu kepada pertanian. Dan pertanian ini dia sangat-sangat basic.
semua orang mesti makan. Binatang mesti makan. Jadi makanan ini adalah suatu perkara yang paling penting. Maka LPP ini ditubuhkan pada 14 Februari tahun 1973. Daripada tahun 71-75, di tengah-tengah itu ditubuhkan LPP, dan LPP ini ditubuhkan yang pertama sekali untuk menaik taraf rakyat yang hidup di zaman itu. Masing-masing buat kerja cara sendiri. Ada orang yang menanam padi di bukit, ada yang menanam di sawah, ada yang tanam sayur di pinggir-pinggir rumah. Dia hidup dia begitu. Jadi idea yang dikeluarkan oleh kerajaan di zaman itu, terutama sekali di zaman Tun Abdul Razak, Allah yarhamuh, mudah-mudahan Allah memberkati beliau. Dia tinggalkan satu jasa yang besar kepada negara, di mana ditubuhkan di tahun 73 itu LPP, dan LPP ini dia nak supaya distrukturkan masyarakat ini. Maknanya kalau ada pertanian sistematik lah. Sistematik, ya. Diuruskan pertanian ini dengan cara yang sistematik. Dan yang keduanya, pihak kerajaan nak menyusun semula struktur penduduk. Sebab itu kalau kita baca dalam sejarah yang sawit diletakkan felda, getah ada, dan kerajaan menubuhkan lembaga-lembaga zaman itu. Ada lembaga getah, ada sawit, ada felda, ada felkra, ada macam-macam. Di samping ditubuhkan LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang ini, yang mengawal selia para petani kita di seluruh negara. Termasuk di Sabah, di Sarawak, walaupun di Sarawak ini belum ada lagi LPP, tetapi di Sarawak dengan cara dia, tetapi pihak kerajaan menyusun atur masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat ini keluar daripada kepompong kemiskinan. Satu. Yang kedua, keluar daripada kepompong cara bertani ini, cara lama. Bila kita sebut cara lama, dia income dia tidak banyak, cara bertanam pun dia sukar, dia macam-macam lah. Penat, tapi hasil dia sikit. Penat, bahkan penat ini lebih teruk lagi. Kalau kita tengok Datuk zaman sekarang, kalau dulu kita nak menjirus, kalau kita nak jirus 1 hektar, nak mengandai lagi, nak 1 hektar. Allah. Sekarang ini buat fertigasi, menjirus telefon. Tengok dia punya perbezaan yang sangat ketara. Jadi sebab itu daripada dahulu lagi pemimpin negara kita fikir dan dia menyusun atur kehidupan para petani ini supaya lebih berorganisasi, lebih berstruktur dalam bidang pertanian ini. Okey, wah itu dia panjang lebar. Kalau tidak ada sistem, maka pertanian ni punca makanan kita, Wabi, kan? Yeah. Punca makanan, kalau tak ada sistem, jadi kalau kita masih lagi menggunakan sistem lama tu, dia tidak akan maju. Hasil kita sikit, dan pula sekarang ni kita dalam revolusi 4.0. Jadi revolusi 4.0 memainkan peranan yang begitu besar kerana kita telah menggunakan teknologi yang banyak. Yeah. Jadi kalau kita ketinggalan, kita akan ketinggalan dari segi segala-galanya, termasuk hasil. Betul. Dan juga hasil, tentunya pendapatan. Baik, Wabi. Sebagai pengurusi LPP, apakah tindakan pertama yang YB buat? Saya masih teringat lagi kerana saya baru dilantik menjadi pengurusi LPP. Dan saya ini dekat dengan para petani, para penternak, para nelayan di negara ini. Saya dekat dengan mereka. Dulu saya pernah menyandang menjadi adun di Kuala Besut, nelayan. Nelayan ini, semua mereka ini mengenali saya dan saya bersama-sama dengan mereka. Saya turun menangkap ikan waktu saya jadi YB. Di waktu itu, di waktu malam, pergi ke laut kadang-kadang 3 hari. Pernah. Jadi saya menjiwai mereka. Bila mutaakhir baru-baru ini, di zaman kerajaan yang lama lah, kerajaan lepas baru-baru ini,
saya dengar rintihan daripada para petani terutamanya berkenaan dengan LPP. Perlantikan ahli jawatan kuasa di peringkat negeri, di peringkat PPK, pelantikan lebih ramai daripada pemilihan. Dia bagi macam-macam kepada saya. Di zaman itu, waktu belum lagi bertukar kerajaan ini, saya meletakkan target ini untuk saya suarakan dalam parlimen. Tapi tak sempat. Alhamdulillah bertukar kerajaan dan saya diberi amanah yang besar untuk memegang LPP dan dilantik menjadi LPP pada 1 Mei. Maka saya terus datang besok tu datang ke ibu pejabat LPP ini dan disambut dengan begitu mesra lah. Saya ucap terima kasih kepada semua pegawai-pegawai di ibu pejabat LPP menerima saya dengan wajah yang sangat menggembirakan. Dan bagi saya tidak mahu saya ni menjadi seorang pemimpin yang banyak buat masalah dengan kaki tangan dengan siapa. Saya ni jenis friendly. Okey. Sebab tu Datuk sebut tadi senyum. Memang saya senyum. Orang maki saya pun saya senyum. Jadi bila yang tu saya tak boleh, Wabi. Kalau orang maki saya tak boleh tahan. Wabi boleh senyum lagi, saya tak boleh. Saya senyum. Okay. Tak apa. Sebab tu saya ada istimewa sikit. Datuk pun insya-Allah akan ada istimewa. Amin, kena amin. senyum, kena steady. Saya takut saya senyum, ramai yang bertudung pula pandang saya. Itu yang saya takut. Itu rahmat. Allahu Akbar. Okey, Wabi, silakan terus. Jadi bila saya datang, saya bawa satu mesej yang jelas lah bila dilantik untuk menjadi ketua kepada para petani, para penternak, para nelayan. Saya nak supaya mereka ini bangun daripada tidur satu. Bangun daripada tidur. Itu panjang. Saya ulas. Bukan makna tidur macam ni. Ramai orang tak faham. Petani ini sudah jadi bisnes. Petani ini sudah dapat melahirkan jutawan-jutawan yang ramai. Dan kalau kita di overseas, kita tengok. Kalau kita tanya dia, apa kerja dia, dia sebut, dia ini Farmer. my job is farmer. Bangga dia. Maknanya dia jutawan. Yes. Ini yang berlaku di luar negara dan benda ini mula nak datang. Jadi saya bawa misi yang jelas. Saya nak supaya bila saya memimpin LPP, saya akan bina LPP. Bukan saya buat masalah untuk kepentingan politik, kepentingan individu. Sebab itu saya banyak bercakap masalah jangan berlaku ketirisan, jangan berlaku penyelewengan, jangan buat masalah. Itu sepanjang ucapan saya di mana-mana saja. Dan kita mesti bekerja satu kelompok, satu tim. Kita bergerak bersama satu tim. Jadi bila saya datang, saya dah tahu maklumat yang saya sebut tadi, pelantikan lebih ramai daripada pemilihan. Saya tanya Puan Datuk Azulita Salim, Ketua Pengarah, saya kata, apa cerita yang bising-bising masalah lantik, masalah pemilihan, begini-begini. Lalu dia ceritalah panjang sebagaimana maklumat yang telah saya perolehi. Maka saya terus mengatakan bahawa perlu penelitian dan peraturan ini paling tidak kena balik sebagaimana asal ataupun kita buat peraturan yang lebih baik daripada asal. Yang sedia ada sekarang ni macam mana sekalipun mesti diubah semula. Diubah semula. Dan alhamdulillah bila saya sebut begitu dan alhamdulillah hari ini telah pun diubah di segi peraturan perlembagaan pun telah diubah dan ada sedikit sebanyak pindaan-pindaan yang lebih baik daripada sebelum daripada ini. Maknanya sebelum maknanya di zaman kerajaan Barisan Nasional. Yang ada sekarang ini pun lebih baik. Ditambah kita tambah baik. Yang lepas baru ni memang
kita tak boleh nak terima lah, kerana ada unsur kepentingan politik untuk cari orang dia masuk, dan ini dia tidak membina pertanian. Ibaratnya apa yang YB cakap tu, sebenarnya apabila kita berjalan seperti kereta api membawa gerabak di belakang, peladang penternak, nelayan adalah gerabak-gerabak ni belakang, dan kepala kereta api itu ialah LPP. Jadi betul. LPP ni kalau katakan ada kerosakan enjin dia, kepala dia ada kerosakan, macam mana dia nak memacu dengan begitu hebat di hadapan? Dia akan berhenti tengah jalan. Dia berhenti tengah jalan. Kalau kebetulan jalan itu ada cross jalan raya, menyusahkan orang ramai. Jadi kita tak maulah benda ini berlaku macam tu. Dan alhamdulillah itu satu perkara yang banyak dihebohkan masa dahulu kala. Alhamdulillah, tahniah kepada YB kerana telah membetulkan enjin kepala kereta api untuk bawa gerabak-gerabak yang ni. Dan itulah harapan besar kepada semua peladang semua, dan insya-Allah lepas ni kita akan pergi dengan laju lagi, jadi macam bullet train sikit. Insya-Allah. Okey, sekarang ni dasar kerajaan YB kelihatan sangat memberikan tumpuan kepada sektor pertanian. Apakah peranan yang dimainkan oleh APP dalam membantu MAFI dalam meningkatkan pengeluaran makanan negara? Yalah, kita tahu yang makanan ni sebenarnya banyak kita import daripada negara-negara jiran kita, khasnya Thailand, kita banyak import, sedangkan kita memerlukan banyak makanan sebenarnya. Untuk makluman Datuk dan makluman kepada semua sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bekalan makanan untuk negara kita ini belum mencukupi. Jadi bila pandemik COVID-19 ini melanda dunia dan tidak terkecualinya negara kita Malaysia, maka kita sangat terasa bahawa sektor pertanian ini sangat-sangat mustahak. It's very important berbanding dengan sektor-sektor yang lain. Hatta dengan saya tidak nafikan bahawa sektor-sektor lain, pembuatan kita, teknologi ini, itu mustahak penting. Tetapi pertanian ini asas dia sangat kuat. Negara-negara yang bergantung kepada pertanian, bila dia dilanda oleh COVID, dia still dapat hasil, dapat sumber yang sangat baik. Macam kalau kita ambil contohlah, macam Thailand, Vietnam, Cambodia, dia punya ekonomi dia banyak bergantung pada pertanian, itu dia nampak sangat stabil. Barangkali kita sedar waktu awal kita berhadapan dengan COVID-19, saya sebagai wakil rakyat, waktu itu terputus bekalan beras. Yang untuk kita nak agihkan kepada rakyat yang ramai, saya terpaksa import daripada Thailand secara individu. Ambil untuk kita bagi, sebab rakyat kita panik di waktu itu, dan kita pun panik, kita tak tahu macam mana COVID ini mungkin memakan masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan kita panik lah. Macam mana orang nak keluar tanam padi bila kerajaan kata dia berjangkit dengan cepat, menyebabkan kita terima hakikat bahawa kita tidak ada stok yang banyak makanan dalam negara kita. Menyebabkan LPP ni, kita melangkah ke hadapan. Kita melangkah ke hadapan, kita nak pastikan bekalan makanan negara ini mencukupi, terutamanya bila kita menghadapi COVID-19. Maknanya lepas daripada ini, kalaulah la samahallah, kita minta berlindung daripada Allah, berlaku lagi ancaman-ancaman lain, wabak-wabak yang lain, na'udzubillah, takut berlaku perang ke apa ke, di mana stok makanan kita, menyebabkan kita melangkah ke hadapan. Maknanya negara perlu kepada kekuatan pertanian ini sendiri. Maka di sudut security food, kita bincang di peringkat LPP untuk kita meningkatkan usaha kita supaya kita dapat mengeluarkan makanan ini secara mencukupi di dalam negara kita. Maka LPP ini kita bagi fokus kepada beberapa perkara. Dan saya dapat rumuskan, kita ada 4 perkara. Yang pertama sekali, kita memperkukuhkan pengeluaran agro makanan kita. Dengan cara kita menambahkan kawasan, kita tambah teknologi untuk pertanian, kita
tambah lagi. Sebab itu kita campaign keahlian untuk LPP ini supaya saya mereka saya masuk. ahli. Saya ahli Temeluk. Alhamdulillah. Saya juga ahli LPP. Jadi kita campaign supaya ramai rakyat ini bersama-sama dengan LPP sebab kita nak salur bantuan. Bantuan untuk memastikan negara kita ini mempunyai kekuatan security food. Itu dia. Jadi sebab itu food security dalam negara kita ini mesti kita kena sentiasa bincang. Dan alhamdulillah pihak kerajaan pun bila kita sebut food security ini memang kerajaan memberi fokus yang utama kepada kita. Jadi kita perkukuhkan pengeluaran agro makanan. Itu yang pertama. Yang kedua sekali iaitulah kita memperkenalkan kepada rakyat, kepada ahli LPP ini berkenaan dengan model perniagaan yang berjaya dan model pertanian yang berkesan. Sebab kita tidak nak petani ini kita tanam sayur, lepas tu sekadar kita makan. Kita nak supaya sayur kita ini dapat menguasai pasaran negara. Dan Datuk, saya nak bagi tahu kepada umum, kalau boleh hari ini kita nak stop import kita daripada luar. Kalau boleh. Sepatutnya macam tu. Kita ada tanah banyak yang kosong. Kalau kita tengok dekat kampung-kampung, tanah-tanah yang kosong, dia orang semua buat tak tahu saja. Betul, Datuk. Betul. Jadi kalau kita import daripada luar ni, berapa triliun hasil negara kita mengalir keluar. Dan sepatutnya pertanian ini kalau diceburi dengan sistematik, memang dia akan berjaya. Sistematik. Okey. Kalau sistematik ni sekarang ni okey. Kita dah banyak petani-petani yang banyak kan boleh katakan 80% yang banyak yang dah berumur, YB. Sekarang ni macam mana untuk golongan muda kita nak tarik dia orang ni, apa sebenarnya target ataupun pemikiran daripada YB dengan LPP untuk target golongan-golongan muda ni supaya mereka suka kepada pertanian. Bila cakap pasal pertanian ni, kadang-kadang orang muda ingat pertanian tu kena cucuk tanam. Kotor. Letih. Kan? Dia fikir macam tu je kan. Letih, kemudian tak boleh cari makan. Tak boleh cari makan. Tak boleh cari makan. Pelik betul kan? Tapi dia tak nampak dia punya ni masuk tu. Ya. So macam mana untuk golongan muda, macam mana target YB? Ya. Yang berbahagia Datuk, kita melalui LPP ni target kita kepada generasi muda ni, kita memang meletakkan satu harapan yang sangat tinggi kepada generasi muda. Sebab generasi muda ini dia boleh bawa perubahan di dalam bidang pertanian ini. Mereka mahir dengan digital, mereka mahir dengan komputer, mereka mahir dengan alat-alat teknologi moden seperti drone, seperti macam-macam sekarang ini kita guna. Jadi kita nak supaya generasi muda ini mereka berada di hadapan dalam bidang pertanian. Dan hari ini alhamdulillah saya pun mula nampak riak daripada masyarakat muda, mereka mula berminat untuk bersama-sama dengan pertanian, dan saya ucap jutaan terima kasih. Dan hari ini kalau kita lihatlah sebagaimana yang saya sebut tadi, yang kedua, kita nak jadikan pertanian ini satu model perniagaan. Dan kita dah ada tu beberapa PPK kita. Macam Kuala Langat, macam Temerloh, macam di Bukit Awang, di tempat saya. Saya pernah pergi berjumpa dengan satu penternak. Dia sampai belajar sampai darjah 6 je. Ya. Tapi di Kuala Langat. Ya. Sekarang ni aset pertanian dia saja mencecah hingga 6 juta ringgit. Ya, betul. Dan kita telah mengisytiharkan mereka ini jutawan. Dan seorang lagi penternakan, jutawan lada. Lada Hashim. Saya pernah jumpa dengan dia. Ya. Satu minggu dia punya hasil jualan dia mencecah hingga hampir-hampir 20,000. Saya cakap seorang dispatch dulu asalnya. Dan mereka telah jadi pengeluar zakat. Ya, pengeluar zakat. Cuma tak mengalih pada kita lagi. Dan anak-anak muda ni memang adalah sebenarnya barisan yang kita kendaki sekarang. Ya, betul. Kita mengharapkan generasi muda ni ubah minda. Terutama sekali Datuk, kita ada ramai orang muda yang lepasan universiti di bidang pertanian. Tapi ke mana mereka sebelum ni? Saya heran. Ya.
Ya, ini saya nak Kolej-kolej bagi pertanian semangat. lagi? Ya, Ha? kita nak bagi semangat kepada mereka. Jom bangkit bersama dengan kita. Hmm. Kita jadikan negara kita ni pengkalan kepada bekalan makanan, bukan saja negara, bekalan makanan dunia. Yakni kalau boleh kita mengeksport makanan kita. Kita ada bumi yang luas, yang Allah anugerah subur. Subur. Masya Memang Allah, subur. tempat kita sangat subur. Berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Ya. Kita ni kalau nak fikir tanam apa pun boleh. Ya. Kecuali kalau janganlah tanam anggur lah. Anggur tu dia perlukan sejuk. Perlu Jadi selain daripada tu sayur, buah-buahan dan tengok buah-buahan kita kat dalam Malaysia ni berapa jenis buah-buahan. Yang sekarang kita tengok, kalau dulu siapa yang percaya yang durian dengan harga yang sangat mahal sekarang. Musang King sampai RM80 RM80 1 kilo. Dulu orang fikir kalau durian ni kalau RM8 orang dah marah dah. RM8 satu guni. Satu guni ya. 1 kilo orang baling kan. Dahulu. Tapi sekarang ni RM80 1 kilo dan telah menjadi satu bidang perniagaan yang begitu besar. Ya. Dan kita berharap pada anak-anak muda di luar sana supaya melihat bahawa pertanian itu adalah perniagaan dan boleh menjadikan sumber kekayaan kepada kita. Ya. Baik YB, sekarang ni COVID-19. Ya. Okey, cakap pasal COVID-19 saya nak ucap tahniah ni kepada YB kerana baru-baru ni dilantik dalam jawatan kuasa khas bebas darurat 2021. Allah, terima kasih banyak. Terima saya kasih rasa warga LPP semua berbangga ni. Allahu Akbar. Tahniah lah. InsyaAllah mudah-mudahan membantu saya, dan saya ucap ribuan terima kasih kepada ke bawah duli yang maha mulia lah, yang di-Pertua Agong kita memberi kepercayaan begitu rupa, dan tidak lupa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang sudi memilih saya yang 1001 kelemahan ini. Tapi mudah-mudahan insya-Allah saya dapat membantu negara. InsyaAllah. Okey, bila COVID-19 ini menyerang negara kita atau seluruh dunia, saya mungkin YB boleh bagi sikit pandangan dan nasihat kepada peladang. Ya. Sebab semua jam ni. Semua macam tiba-tiba Allah nak buat betul. apa ni anak orang. Macam mana tu YB? Dia COVID yang melanda dunia ini, dia adalah urusan daripada Allah, yang tentunya apabila dia datang secara global, hampir tidak ada negara yang selamat daripada COVID. Tetapi yang agak ganjil, Datuk, kita tengok negara maju paling dahsyat, negara membangun sederhana, dia cara sederhana lah. Dia tak banyak, tak dahsyat COVID ni. Negara ketiga, negara yang agak mundur di sebelah Afrika. Saya baru balik daripada Uganda, sebelah Mali, sebelah sana. Kalaulah mereka ini dilanda oleh COVID dalam keadaan Kehidupan mereka macam tu. Kehidupan, Datuk, saya pergi ke bandar dia dalam ibu negara, orang tak pakai selipar lagi. Macam kita tahun 50-an. Tahun 50-an, tahun 60-an. Malaysia tahun 50-an dulu. Selipar dia tak pakai, dia tak kira lesen-lesen berniaga ni, mana ada tempat kosong dia jalan je. Orang macam ni macam mana kita nak bentuk satu SOP? Saya tak nampak jalan. Nak suruh dia pakai mask, suruh duduk penjarakan. Selipar pun dia tak boleh beli, nak beli mask mask pun tak boleh pakai dan tak boleh beli. Maknanya kalau COVID pergi, na'udzubillah, barangkali mayat ini boleh kena tanam pakai berdoza. Barangkali. Tapi Allah Maha Kaya. Sebab itu saya mengatakan COVID ini milik Allah. Dia yang sesuatu dalam dunia, tujuan dia supaya kita sedar. Kita sedar. Negara-negara yang mengganas, bunuh orang Islam, apa semua sekali. Kali ini Allah hantar tentera. Tentera daripada Allah. Lawan. Tak boleh dan lawan. Ternyata tak boleh lawan. Barulah manusia ingat itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Balik kepada COVID ini, kita dalam bidang pertanian, bila kita rasakan COVID ini satu perkara yang ialah jam kita, sebagaimana yang Datuk sebut tadi, jam. Maka kita perlu melangkah ke hadapan.
Kalau kita ada sayur, kita ada buah, kita ada ikan, penternakan kita yang macam-macam, ada daging, ada semua sekali. Tak. Kita tersekat untuk kita pasarkan. Cuba kita fikir macam mana cara lain. Dan hari ini alhamdulillah saya tengok ahli-ahli LPP ni yang tak pandai guna komputer pandai. Tak pandai guna telefon, apps, tak pandai apps sana, apps sini, tak pandai nak guna sistem jualan masuk dalam macam-macam sekarang ni, online tu ni. Dan ada anak-anak muda kita yang buat dia punya blog tersendiri untuk bisnes, untuk macam-macam. Dan alhamdulillah melahirkan anak-anak muda yang boleh menolong ibu bapa dia dalam sistem online perniagaan ini. Itu adalah satu norma baru dalam kehidupan yang saya kira sangat-sangat bermakna untuk kita. Maknanya COVID melanda kita, biar kita masuk dalam norma baru kehidupan dan kita terus melangkah ke hadapan. Sebagaimana di awal tadi saya sebut, kita diuji oleh Allah. Jangan bila Allah menguji kita, kita berhenti. Tak, kita kena melangkah. Macam kita berjalan lah. Berjalan, tak selama-lamanya jalan raya. Kita akan masuk jalan kampung, banyak batu. Macam mana nak berjalan? Kita akan pergi lagi. Ada parit yang tidak ada jambatan. Macam mana nak buat? Maknanya kita jangan berhenti. Allah parit. Kita pun tepuk dahi Allah. Habis. Kita tak akan maju. Tapi kita mesti melangkah. Ada parit, kita langkah. Kalau boleh parit tak luas, kita lompat. Kalau parit luas, kita turun. Jumpa lagi sungai barangkali. Sungai. Kita kena berenang. Tapi jangan kita berhenti. Dan begitulah kita dalam bidang pertanian ataupun bidang-bidang yang lain. Bila kita bertani, kita mesti meletakkan target kita yang jauh sebagaimana kita nak berjalan di jalan yang jauh. Kita kena letak target yang jauh. Kita bertani, bukan saya nak bercakap lebih-lebih, tapi saya mengharapkan kepada semua petani. Target pertanian kita untuk kita jadi orang kaya. Jangan kita nak bertani, sebab apa ni tanam padi, Allah cukup makan. Kita tak akan maju. Kalau target kita tu, target kita kadar cukup makan, Allah tak akan bagi lebih. Betul. Allah bagi sebagaimana kita target. Jadi sebab itu, okey, kita sekarang ni kita ada tanah. Ada tanah 1 ekar, 2 ekar, kita tanam padi. Jangan bubuh dalam kepala kita banyak tu je. Kita cuba cari tanah orang lain. Kita sewa pajak dengan dia, kita pajak dengan dia, kita tanam lagi, kita akan dapat hasil lebih banyak lagi, kemudian kita kembangkan lagi. Begitulah orang yang tanam lada. Mula-mula kita macam grant, yang banyak kita bagi Datuk, LPP bagi 20,000, terutama sekali kepada generasi muda, kita bagi grant. Dia tanam. Tanam, dan saya sentiasa sebut petani kita ni, kena ingat, bantuan daripada kerajaan ini itu adalah bonus di dalam usaha yang kita kalau buat. Tak ada LPP dibentuk daripada dulu lagi, mungkin tidak ada bantuan-bantuan yang macam ni. Ya, betul. Jadi bila diberi kepada kita grant 20,000, banyak kali saya nasihat, 20,000 ini jadikan dia ibu penyu. Modal kita ni adalah ibu penyu. Jangan makan ibu, makan telur. Dan ibu ni mesti digemukkan. Okey, kita tanam cili setengah hektar. Setengah hektar ni, Datuk, di kampung-kampung ni banyak tanah-tanah kosong tepi rumah. Heran saya kadang-kadang anak-anak muda ni daripada kampung disanggup datang ke Kuala Lumpur ni bekerja, gaji tak sampai mana. Betul. Tapi tanah mak bapak tu ada, tak nak diusahakan. Mungkin mereka tak celik. Dia tak celik bahawa pertanian ni sebenarnya boleh menjadikan sumber ekonomi yang baik pada mereka. Okey, yang bercakap pasal anak-anak muda ni, macam mana, apa nasihat YB kepada dia orang, YB? Sebagai pengerusi LPP lah, kan? Budak-budak muda ni, kenapa kurang dia minat? Dia sekarang ini generasi muda, yang pertama sekali saya nasihat kepada mereka, biarlah mereka ada knowledge pertanian. Dia kena tahu benda paling basic saya nak bagi tahu. Okey, sekarang ni bila kita sebut pertanian, kita mesti ada tanah, ada tempat kita nak menanam. Okey, kita tidak ada tempat. Macam saya sebut tadi, kita berjalan. Bila jumpa parit, jangan berhenti. Kita tidak ada tempat nak menanam. Okey?
kita jumpa dengan pimpinan tempatan, penghulu, wakil-wakil rakyat, adun-adun, ahli parlimen, bincang. Dan dalam konteks negeri Kelantan, negeri Terengganu, saya pernah bercakap dengan esko kerajaan, bahkan menteri-menteri besar. Ini 2 negeri baru saya bercakap, dan 3 termasuk Pahang. Pahang. Kerajaan bersedia untuk bagi tanah. Pajakan daripada kerajaan ni murah je. Usahakan tanah-tanah kosong yang banyak. 1 tahun 1 ekar 100 lebih. Makna betul. Maknanya murah sangat je kerajaan nak bagi, kerana kerajaan nak lihat anak bangsa kita ni bangkit. Bangkit daripada tidur tadi. Bangkit. Maknanya kita kena buang malas kita, semua kita buang, kita menanam. Baik. Kalaulah kita berada di kampung, tanah setengah hektar ni, Datuk, saya rasa ada. Banyak belakang ada. rumah, tepi rumah. Nah, Saya ingat lagi apa ni saudara Hashim yang tanam cili tu, dia bermula dengan tepi rumah. ya. Dalam setengah hektar. Tapi sekarang dah berbelas-belas hektar. Dia sekarang ni, katakanlah Datuk, kita ada setengah hektar tepi rumah. Tanah setengah hektar ni, sekarang ini kita ada teknologi pertanian yang sangat canggih. Dan saya sendiri cuba tanam. Tepi rumah, saya tanam. Saya nak tengok macam mana. Ini bukan cakap kosong Bukan cakap kosong, ini pengalaman. Ini YB tanam sendiri ni. Ini cerita bukan cakap kosong. Saya tanam. Sekarang ni kita ada sistem fertigasi moden kita. Tanah tak ada. Kita luaskan ke atas. Guna batang parit ni. Dia naik ke atas. Pihak LPP, saya ambil 1. Luas dia kurang lebih 4 kaki kali 8 kaki. 4 kaki kali 8 kaki Tak besar mana. Boleh tanam 220 pokok. Pokok apa tu YB? Saya tanam pokok sawi Jepun tu. Yang dia panggil baby yang Japan, yang dijual di hotel-hotel 5 star, tempat-tempat mewah. Kita tanam. Saya tanam 220 pokok. Saya nak bagi tahu, saya ada mahak tahfiz. Mahak tahfiz. Yang pelajar dia ada 100 lebih. Saya guna untuk 100 orang lebih ni makan lebih lagi. Alhamdulillah. Maknanya kalau beli di kedai dah berapa ratus ringgit. Maknanya 4 kaki kali 8 kaki memberi hasil yang sangat lumayan kepada kita. Datuk, cuba bayang kalau kita ada setengah hektar. Saya bercakap dengan wakil daripada LPP, dia mengatakan kalau setengah hektar, ya bermaaf Ustaz, dia kata kalau setengah hektar, Ustaz akan dapat bersih 1 bulan 8,000. Bersih. 8,000 ringgit Malaysia bersih. Tanam apa tu? Tanam sawi tadi. Tanam sawi tu Ya. Tanam sawi Tapi kita ke cili. luaskan ke atas. Maknanya kena boleh memungut hasil sampai 8,000 ringgit sebulan. Jadi maknanya pertanian ni memang boleh jadi kaya lah. Ya, YB. memang confirm. Banyak orang kata pertanian ni tak boleh jadi kaya, tapi banyak orang kaya dah pasal pertanian ni kan. Ya betul. Saya dah buat, memang saya tergambar dalam kepala saya kalau 1 tu saya tanam, cuba bayangkan kalau saya tanam 100 yang 100 ni, tentunya memulangkan hasil yang sangat tinggi. Jadi saya mengajak generasi muda ini supaya mereka menjadi leader dalam sistem pertanian ini, tunjuk contoh tauladan yang terbaik. Dan di sudut pasaran, kita memang tak cukup sayur dalam negara kita. Cukup, saya mengatakan begitu. Sebab itu saya sebut, kalau boleh kita nak stop import ni, kalau boleh hari ini. Kalau boleh. Dan Perdana Menteri pun memang ke arah itu. Macam baru-baru ni berlaku pasal COVID, kita stop import cili daripada luar. Penanam-penanam cili kita dapat satu harga yang begitu bagus sekali kan. Begitu bagus. Jadi maknanya kalau betul kerajaan nampak bahawa pertanian ni disokong hebat dengan semua peladang-peladang, petani-petani kita, anak-anak muda khasnya bermasuk dalam bidang ni. Dan saya rasa impian daripada YB tadi dan juga impian daripada LPP
dan juga kerajaan Malaysia untuk tidak mahu mengimport akan jadi kenyataan. Ya. Kerana kita masih banyak lagi tanah-tanah kosong yang terbiar begitu saja, dan anak-anak muda ni harus bangkit macam kata YB tadi, kan? Dan YB pun bagi tahu tadi yang memang kita boleh jadi kaya kalau betul mengikut sistemnya, cara-cara yang betul. Banyak petani-petani dah menjadi kaya. Dan kenapa anak-anak muda ni tak nak minat untuk menjadi kaya, kan? Itu yang satu Itu permasalahan. satu persoalan yang kita semua kena rungkai lah, terutama sekali generasi muda. Ubah minda dan bergerak ke hadapan. Jangan kita tunggu kerja cari kita. Biar kita cari kerja. Dan kerja pertanian ini di mana-mana kita boleh buat, Datuk. Okey, harapan YB terhadap pertubuhan peladang dan masyarakat peladang di seluruh negara. Harapan yang macam mana besarnya harapan YB sebenarnya? Allahu Akbar. Soalan sebegini barangkali saya tak mampu nak jawab dengan mulut saya apa yang ada di dalam isi hati saya. Saya nak supaya yang pertama sekali bidang pertanian ini menjadi bidang yang berjalan seiring dengan generasi muda yang ada pada hari ini. Dan harapan saya supaya pertanian ini dimainkan peranan dia oleh rakyat dalam negara kita secara keseluruhan. Petani dengan pertanian dia pengguna. Biarlah pengguna dalam negara kita ini, dalam kepala mereka nak makan, mereka nak guna hasil pertanian dalam negara kita. Sebab hasil pertanian dalam negara kita di sudut kesihatannya, Datuk, sangat-sangat selamat. Kita berbeza dengan bahan-bahan yang diimport. Saya tidak nak sebut kita import daripada negara mana yang kandungan racun di dalam sayuran, di dalam buah-buahan, yang menyebabkan baru-baru ini saya terdengar kenyataan daripada doktor medical yang mengatakan antara punca rakyat Malaysia ini diserang oleh barah. Antaranya yang besar menyumbang ke arah itu, iaitulah daripada makanan yang ada kandungan racun di dalamnya. Yang diimport. Yang diimport daripada luar negara. Termasuk hatta makanan pun. Ikan, daging dan seumpamanya. Jadi kalau pengguna ini dia ada set di minda dia ini, dia nak guna sayuran dalam negara, dan petani juga dia nak menyelamatkan rakyat dalam negara dengan dia memperbanyakkan tanaman-tanaman mereka. InsyaAllah negara kita ini dia akan jadi sebuah negara yang mempunyai food security tadi yang baik, yang besar, baik, dan yang rakyat hebat, yang sihat. Rakyat yang sehat. Jadi sebab itu harapan saya kepada para petani, para penternak, para nelayan ini, supaya mereka benar-benar tekun, benar-benar berdisiplin, benar-benar bekerja ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan kerja sekadar cari makan, tapi biar dia ada unsur dia bekerja ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan peluang yang Allah bagi kepada dia ni dia guna dengan sebaik mungkin, dan bila dia bekerja ke arah itu, insya-Allah saya sangat-sangat yakin Allah akan memberi pertolongan kepada kita semua, insya-Allah. Okay, Babi, yang terakhir ialah kita dah cakap panjang pasal pertanian, pasal sistem, pasal ekonomi, pasal security, food, dan yalah, kita ni apa pun pusing dekat mana pun, asal usul kita daripada atas, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari sudut agama sikitlah, YB mempunyai pendidikan agama yang tinggi, mungkin ada sedikit nasihat bagaimana agama itu harus bercantum dengan pertanian yang kita buat ni. Silakan. Ya. Terima kasih, Datuk. Agama, kita kena ingat, agama ini suatu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Dan Allah lah yang mencipta manusia. Bukan kita jadi dengan begitu saja, tak. Ibu bapa kita dia kahwin,
Dia tidur malam, lepas pada tu tak tahu apa. Sedar-sedar isteri dia mengandung, melahirkan anak, dia tak boleh nak buat apa. Manusia dicipta oleh Allah dan Allah mencipta kepada manusia ni agama. Yang sama sekali kita tak boleh asingkan segala pekerjaan kita ni. Kalau kita asingkan dengan agama, kita akan gagal. Kalau kita berjaya sekalipun, kita tak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertanian, kita kena ingat semua nabi-nabi dan rasul-rasul diutus oleh Allah datang ke dunia ini ra'iya ghanam. Dia penternak kambing. Yazra'u zari', yazra'u zira'ah. Dia mencucuk tanam. Ini nabi-nabi. Wa yamshuna fil aswaq. Dia berjalan dalam pasar, dia berniaga, dia berurus niaga. Hasil pertanian, hasil dia berniaga. Ini Allah jadikan semua nabi begitu. Mengapa? Sebab Allah nak tunjukkan bagaimana kejayaan para anbiya, kejayaan para sahabat Rasulullah. Asyratul mubashiruna bil jannah. Kita ada 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW di dunia ini. Waktu sahabat ini hidup, 10 orang. Kita kena ingat, 7 orang adalah ahli koprak. 7 orang ahli koprak. Mengapa Allah jadikan 7 orang ahli koprak? Sebab Allah nak bagi gambaran kepada kita semua, para sidang pendengar sekalian, sidang penonton, kita berniaga, kita bina kemajuan kita di dunia ini, asas dia adalah agama. Mengapa agama ni penting? Agama ni penting kerana kita bertani. Okey, bila kita bertani, kita buat Allah kadar. Macam mana? Dia akan jadi agama dia Allah kadar. Inna Allah yuhibbu iza amala ahadukum an yutqinah. Ini hadis daripada Nabi SAW. Sesungguhnya Allah, dia suka, dia cinta. Bila dia cinta, dia akan bagi ganjaran besar kepada orang. Bila dia bekerja secara bersungguh-sungguh. Jadi faktor agama ini faktor lebih daripada motivasi. Kalau kita faham, bila kita beragama, kita bekerja, maka kita kena bekerja dengan jujur. Kita dapat geran daripada LPP. Beli kereta pula. Betul. Kita jangan ingat bahawa itu LPP. La. No. Dia adalah amanah daripada Allah. Harta ni harta seluruh rakyat Malaysia. Macam mana dia nak handle? Kalau dia handle dengan cara yang tak baik, dia kata dapat dah 20,000, beli motor dulu, beli kereta dulu, dia akan disoal oleh Allah selepas daripada mati. Dan mungkin perniagaan ini tidak akan berjaya. Perniagaan tak akan berjaya. Allah tidak akan bagi keberkatan. Sebab itu faktor agama ni kita kena faham. Bila kita bekerja kerana Allah. Bila kerana Allah, kita kena buang malas. Macam kita solat, Datuk. Kita solat kerana Allah. Malas, kena solat. Rajin, kena solat. Sakit, kena solat. Sebab apa? Solat ini adalah salah satu daripada perintah Allah. Hari ini, ramai manusia ni dia tak faham. Dia menganggapkan agama ni semayang, puasa, zakat, haji. Jadi bila bertani tak ada kena mengena dengan agama. Itu agama juga. Ya. Seorang petani, dia terikat dengan agama. Seorang YB, dia kena terikat dengan agama. Seorang pengerusi LPP, dia terikat dengan agama. Kalau dia buat dengan cara yang tidak baik, dia akan disoal oleh Allah di alam mahsyar. Bila kita faham kita dengan Allah, tidak ada benda yang kita boleh tipu Allah. Allah tahu. Tapi kalau kita terikat dengan undang-undang dunia, Datuk, undang-undang dunia ni, manusia buat. Kita manusia. Dia buat peraturan macam ni, kita kona lepeh kot lain. Kita terlepas, mahkamah kita lepas. Tapi kita dengan Allah, kita tak lepas. Jadi para petani, dia kena ingat, dia adalah pemegang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dapat baja subsidi, bila dia dapat racun, dia dapat peruntukan ini. Guna peruntukan ini sebaik mungkin. Kerana kita pemegang amanah daripada Allah. Kalau kita dapat baja, kita jual. Orang yang dapat kontrak baja. Jawab sana nanti.
Dia buat itu, dia buat ini yang kita panggil ketirisan. Baja tirih ke, racun tirih ke, kamu jawab di sana. Kalau kita berpegang dengan konsep agama ini, insya-Allah kita akan berjalan betul. Kita akan bekerja semaksimum mungkin. Kita akan buat terbaik mungkin. Sebagaimana kita solat. Solat, kita boleh banyak cara, Datuk. Kalau kita baca rukun saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Iftitah kita tak baca. Solat kita sah. Tapi ganjaran kita sekadar itulah. Tapi kalau kita Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira. Kita baca Fatihah, baca pula dengan baik. Begitu kita juga baca dengan surah pula. Begitu juga dengan pokok, Ibian. Sama. Pokok tu dia daripada dulu kita belai dia. Kita belai dia akan bagi hasil yang hebat. Iya. Kadang-kadang orang tak nampak benda ni. Betul. Jadi pergantungan kita dengan Allah, Datuk, sangat mustahak. Sebab itu kalau kita tengok, ada orang tanam padi, dia dekat dengan Allah. Padi dia tikus tak makan. Siapa yang halal tikus? Siapa yang panggil tikus datang? Yang orang lain ni dia taruh racun-racun tu tak boleh juga. Tapi yang ni tak ada taruh racun pun tikus tak mari. Tak mari. Kadang-kadang dia buat bisnes apa-apa sekalipun dia buat, dia ada target yang baik. Target dalam kepala dia buat bisnes. Termasuk bisnes kita dalam pertanian ke apa gitu. Target kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullah yansurkum. Bila kita tolong Allah, Allah tolong kita. Kejayaan sebenarnya duduk di situ. Sebab itu kalau kita jujur, kita ikhlas, hati kita baik. Okey, kita nak bisnes, mudah-mudahan insya-Allah kita boleh bantu keluarga kita boleh bantu orang-orang yang susah. Kita nak buat ni. Insya-Allah dia akan berjaya. Insya-Allah. Tapi itu kalau dia berniaga, Datuk, bisnes, aku nak jadi orang hebat. Nanti lepas pada ni semua orang tahulah siapa aku. Tunggu masa. Tunggu masa dia akan tu. Jadi insya-Allah dalam bidang pertanian ni saya mengharapkan terutamanya generasi muda supaya mereka bangkit dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat bila dia bercucuk tanam, dia adalah pemegang amanah dengan Allah. Buatlah dalam keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan memberi satu jawapan, satu balasan, satu ganjaran, bukan saja di dunia tetapi ganjaran sehingga kepada hari akhirat. Amin daripada Allah, insya-Allah. Itu yang Wabi katakan pada pendapat saya dalam kehidupan, dalam pertanian khasnya yang kita bicarakan hari ini, mesti ada kejujuran, kena ada tanggungjawab, kena ada keikhlasan. Dalam pertanian yang kita buat ni, jangan kita lupa bahawa ini hanya di dunia, tetapi untuk memudahkan kerja pertanian kita kejarlah akhirat, dunia akan kejar kita, insya-Allah. Jadi Wabi, terima kasih banyak bersama-sama 1 jam lebih kan kita bersama ni. Kan sama-sama dengan semua yang menonton kita pada hari ini. Dan terakhir ucapan Hari Peladang, silakan Wabi. Sempena dengan hari sambutan LPP bagi peladang ini, pertamanya saya ucap jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi, pihak pengurusan di peringkat negeri dan semua ahli-ahli LPP di seluruh negara. Saya mengucapkan jazakumullah khairal jaza, setinggi-tinggi penghargaan daripada kami barisan pengurusan di peringkat nafas, di peringkat PPN dan juga di peringkat PPK. Terima kasih Yang Berhormat. Itu dia bicara santai peladang, cabaran LPP dalam menepani situasi semasa COVID-19. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, pengerusi LPP, kerana sudi bersama dengan saya. Jadi saya menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf jika sepanjang kami bersama-sama dengan anda semua ada terkasar bahasa tersilap berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.